Bismillahirrahmanirrahim. 10.2 Amalan dalam melestarikan alam sekitar. Dalam topik ini, kita akan mempelajari, kita akan membincangkan maksud pemeliharaan dan juga pemulih ekosistem, dan apakah kepentingan pemeliharaan dan juga pemulihan. So, kita nak tengok dia punya maksud dan juga kepentingan. So, kita teruskan. Alright. So, now, pemeliharaan. Kita tengok dulu pemeliharaan. So, pemeliharaan ni sebenarnya apa? Ia merupakan satu usaha melindungi komponen-komponen dalam suatu ekosistem supaya dapat mengekalkan keadaan semula jadinya. So, maksudnya kita maintain. Contohnya macam hutan hujan belum perak. Kita maintain keadaan asalnya. Okey, so kenapa kita kena melakukan pemeliharaan ini? Okey, apakah kepentingan? Apakah wajarannya kita melakukan pemeliharaan ini? Ini adalah salah satu langkah. Untuk mengekalkan keindahan semula jadi flora dan fauna. Dan selain itu, hutan simpan dilindungi daripada sebarang aktiviti pembangunan kerana 90% daripada bahagian atas hutan simpan belum diterokai. Kalau kita nampak kat atas ni kan. So, kesimpulannya, kalaulah hutan simpan, contoh hutan simpan kan. Hutan simpan adalah satu contoh tindakan pemeliharaan. So hutan simpan. Kemudian kita tengok, ini kita nampak gambar kat sini, ini adalah contohnya adalah Lost World of Tambun ni kan. So ini adalah salah satu usaha apa? Ini adalah sebagai salah satu usaha pemuliharaan. So apakah yang dimasukkan sebagai pemeliharaan? Pemeliharaan adalah satu usaha membaik pulih sumber-sumber alam sekitar. Contohnya seperti air, hutan, tenaga, udara, mineral dan lain-lain. Dan tidak membiarkan sumber-sumber itu pupus. So, maksudnya kalau kat sini pemeliharaan, kalau awak tengok apa bezanya dengan pelihara. Pelihara tu kita preserve, kita maintain tempat asal. Contohnya hutan simpan. Tapi kalau pelihara tu kita baik pulih. So, keyword dia kalaulah awak perasan kat sini, bezanya pelihara kita adalah baik pulih. Sekejap. So ini adalah baik pulih. So kenapa pentingnya baik pulih? Pentingnya baik pulih adalah organisma-organisma, contohnya macam habitat, contohnya macam haiwan-haiwan tu boleh stay dekat situ. Macam kalau awak pergi dekat Lost World of Tambun ni kan, kita ada nampak dekat situ, katakanlah contohnya dia ada zoo, petting zoo kat situ. So kita boleh memelihara haiwan-haiwan itu di situ. So kita ada dua strategi dalam pemeliharaan ni tau. Pemeliharaan ni ada dua cara. Satu adalah pemeliharaan in situ, satu lagi adalah ex situ. In situ tu apa? In situ tu sebenarnya adalah mengekalkan spesies hidupan di habitat asal. So in adalah habitat asal. Kemudian kita tengok apakah itu pemulihan ekosistem. So pemulihan ekosistem adalah usaha untuk memperbaharu dan memulihkan ekosistem yang semakin rosak akibat aktiviti manusia. So ini pulihan. So pulihan ni apa? Contoh pulihan adalah program menanam semula pokok. So apakah kepentingan menanam pokok ni? Kepentingannya ia adalah dapat memastikan kesinambungan sumber alam untuk generasi akan datang. So kesimpulannya, kita tengok kat sini apakah kepentingan pemeliharaan. Contoh pemeliharaan tadi kita dah cakap, pemeliharaan adalah hutan simpan. Kalau pemeliharaan adalah macam zoo. Contohnya macam Lost World of Tambun. Kalaulah pemulihan ini adalah kita nak pulih. Maksud dah rosak. So macam katakanlah bayangkan ada satu tempat tu, habis situ ditebang pokok. So cara dia, kita nak usaha nak pulihkan dia dengan cara kita tanam pokok. Right, so kita terus buat latihan. Tajuk ni simple tapi awak kena tahu. Sebab ini adalah kita punya orang kata tanggungjawab kita sebagai manusia untuk menjaga alam sekitar. Now kita buat latihan. So nyatakan maksud peliharaan
Pemeliharaan dan juga pemulihan. Okey. Tadi kita dah cakap, kalau pelihara adalah usaha melindung. Kalaulah pemeliharaan adalah usaha membaik pulih. Kalaulah pemulihan adalah usaha memperbaharu dan memulihkan. So, contohnya, kalau kita kata tadi, kalau pelihara ekosistem contohnya adalah hutan, simpan. Kalau pelihara contoh adalah semacam zoo. Katakanlah pulih ni adalah aktiviti, maksudnya dah rosak, macam mana kita nak repair. So, dengan cara tanam semula pokok. Tanam semula pokok. Okey, now apakah itu in situ? Apakah itu ex situ? So, sebelum tu tadi kita kata, kalaulah kita kata dia sebagai in situ adalah kita kekalkan kedudukan asal. So, kalau in situ maksudnya macam orang hutan yang ada kat taman negara. So, itu adalah in situ. Kalau ex situ adalah dia daripada hutan, kita bawa dia ke satu tempat. So, itu kita kenali sebagai ex situ. So, zoo adalah contoh ex situ. Okey. Taman negara adalah in situ. So, in situ dengan ex situ ni apa sebenarnya? Ini adalah antara usaha pemeliharaan. So, senang kata, pemeliharaan ada dua. Satu adalah in situ, satu lagi adalah ex situ. So, soalan nombor 3. Satu kawasan lereng bukit akan dimajukan sebagai kawasan perumahan. Sebagai pemaju perumahan, cadangkan langkah-langkah pemeliharaan dan pemulihan ekosistem di kawasan tersebut. Okey, so pertama, katakanlah kalaulah pemeliharaan ni kita nak cuba kurangkan damage tu. Kawasan percadangan pertama, kita ada banyak cadangan. So, cadangan pertama, kawasan perumahan dibina jauh daripada tebing bukit. Okey, ini untuk apa? Sebab ini untuk memastikan keselamatan penduduk rumah. Maksudnya kita tak sesuai nak bina kawasan perumahan atas lereng bukit sebab kita takut nanti berlakunya landslide, ataupun kita kata landslide adalah tanah runtuh. Okey, now cadangan kedua, menanam semula pokok. So, menanam semula pokok ini sebenarnya apa? Ini adalah pemulihan. Sebab tadi kan kita clearkan kawasan tu untuk buat kawasan perumahan. Kemudian kita nak pulih balik dengan cara menanam semula pokok. Now, cadangan ketiga, menanam rumput penutup bumi. Ini pun adalah pemulihan. Okey, right. So, kita dah habis topik 10.2. So, kita teruskan. Okey, now 10.3. So, dalam 10.3 ni kita akan membincangkan mengenai apa? 10.3 kita akan membincangkan pemeliharaan, dan pemulihan ekosistem. Okey, so dalam topik ini kita akan membincangkan mengenai apa? Mengenai apakah amalan, apakah tindakan kita yang kita boleh buat untuk menyumbangkan kepada kelestarian alam. Kita dapat mengekalkan kehijauan alam. Membincangkan status security makanan di Malaysia. Ini adalah topik baru ni. Okey, jom kita teruskan. So, amalan-amalan menyumbang kepada kelestarian alam. So, ini adalah a few amalan-amalan. Pertama, menggunakan pengangkutan mesra alam. Contoh kalau dalam gambar ni basikal, sebab ia tidak membebaskan gas rumah hijau. Okey, now kedua adalah penjimaan penggunaan elektrik. Maksudnya kalau tak dekat rumah, kita off semua orang kata kipas, lampu semua tu. So, penjimatan penggunaan elektrik. Now, ketiga adalah konsep 5R. So, kita akan bincangkan apakah itu 5R. Kemudian, keempat, menggunakan tenaga alternatif yang boleh diperbaharui. Sebagai contoh dalam gambar ni, menggunakan panel solar. Dan kelima adalah pengurusan sisa domestik dengan toksik. So, ini adalah untuk menjaga habitat, especially untuk hidupan akuatik. So, kita tak boleh buang bahan toksik dalam sungai sesuka hati. Now, kemudian kita tengok keenam. Keenam adalah kawalan biologi. Apakah kebaikan kawalan biologi? Sebab ia tidak menggunakan racun serangga atau tak menggunakan sebarang racun atau bahan kimia yang berbahaya. Dan akhir sekali adalah penjimatan penggunaan air. Okey, sebab sebenarnya proses untuk mendapatkan air bersih ni sebenarnya menggunakan kos. So, kalau kita dapat
menjimatkan penggunaan air, kita dapat mengurangkan kos untuk memproses air bersih. Okey, so kita teruskan. Now, pertama, pengangkutan mesra alam. So, pengangkutan mesra alam kita dah tahu adalah sejenis pengangkutan yang kurang bebaskan gas rumah hijau. So, contoh gas rumah hijau yang paling famous, rumah hijau. So, contoh yang paling famous adalah gas karbon dioksida. So, contoh kenderaan yang tidak membebaskan gas karbon dioksida atau kurang adalah seperti basikal. Okey, kenderaan berkuasa hybrid ataupun elektrik, menggunakan enjin hybrid atau elektrik, berkongsi kereta. Maksudnya, kalau pergi kerja tu kita pakai satu kereta ataupun kita menggunakan public transport. Contohnya seperti bas, komuter, monorail. Dan kita ada LRT, kita ada ETS, kita ada KLIA Express ataupun KLIA Transit. Okey, so senang kata public transport lah. Kemudian, kedua, penjimatan penggunaan tenaga. Okey, kenapa penjimatan penggunaan tenaga ni penting? Sebab sebenarnya sumber tenaga kita, sumber tenaga elektrik yang utama adalah daripada pembakaran bahan yang tidak boleh diperbaharui. Contohnya bahan api fosil seperti petrol dan juga bahan diesel. Dan juga cara dia, katakanlah kita kurang gunakan tenaga elektrik. So, oleh itu apakah kebaikannya? Kebaikannya sebenarnya kita dapat mengurangkan kos pembakaran. Sebab untuk menjana tenaga elektrik, ia memerlukan pembakaran, melibatkan proses pembakaran. Okey, so salah satu cara lain, apakah cara untuk kita dapat mengurangkan penggunaan tenaga elektrik adalah dengan menggunakan tenaga elektrik secara berhemah. Okey, sebab awak kena ingat lagi sekali, untuk menjana tenaga elektrik ia melibatkan proses pembakaran, dan proses pembakaran ini sebenarnya ia boleh membebaskan gas karbon dioksida ataupun dalam kes ini gas karbon monoksida. So gas-gas ini adalah gas bahan pencemar. Okey, now ketiga, apakah itu yang ketiga? Ketiga adalah konsep 5R. Okey, dulu kita belajar ada 3R je kan. So sekarang kita ada 5R. So apakah itu? So kita ada 5R adalah rethink, fikir semula, repair, reuse, reduce, and finally recycle. Senang kata, mula-mula katakanlah kita nak beli satu bahan, kita fikir dulu. Fikir banyak kali, rethink. Kita perlu tak? Okey, lepas tu bila kita dah ada, katakanlah kita dah ada bahan tu, katakanlah kita ada satu barang elektrik tu. Contohnya kita ada satu, katakanlah barang elektrik yang kita nak sangat. So kita rethink, kita fikir, kita nak ke tak? Okey, kemudian kalaulah bahan elektrik tu rosak, apa yang kita buat dulu? Bukan beli baru, kita repair. Okey, lepas repair tu, katakanlah repair, kita reuse. Okey, so bila kita dah reuse, maksudnya kita reduce, kita kurang membeli bahan elektrik yang baru. Dan akhir sekali, kalau lah dah tak boleh pakai, kita cuba recycle untuk jadi benda yang lain. Okey, now nombor 4, penggunaan tenaga alternatif. Selain daripada orang kata kita menggunakan tenaga elektrik yang ada, so kita nak tengok apakah tenaga alternatif yang kita boleh. So contoh tenaga alternatif ni sebenarnya apa? Tenaga alternatif adalah tenaga yang boleh diperbaharui, yang takkan habis, yang memang ada, always there. Contohnya seperti matahari, angin, ombak, air, geotermal dan juga biogeosim. Okey, so kenapa tenaga yang boleh diperbaharui ini orang kata bagus? Sebab ia lebih bersih, mudah dan selamat kerana ia tidak melibatkan proses pembakaran. So kalau tak ada pembakaran, so senang kata tenaga alternatif ni biasanya ia tidak melibatkan proses pembakaran. Sebab kalau ia melibatkan proses pembakaran, ia akan melibatkan menghasilkan gas-gas pencemar ataupun gas rumah hijau. Okey, so dalam sini sebenarnya penggunaan tenaga alternatif ni kita cuba nak kurangkan gas karbon dioksida ataupun apa-apa bahan pencemar. Kemudian kelima adalah pengurusan sisa domestik toksik. Okey, saya nak tukar color. Sekejap. Okey, now. So, kenapa kat sini penting? Sebenarnya kalau katakanlah bahan sisa domestik daripada kilang, kita tak boleh buang sesuka hati. Okey, so macam mana cara dia? So, cara dia, okey, kita ada Jabatan Alam Sekitar, JAS, yang akan menyelarasi aktiviti pembuangan sisa buangan. Dan ditetapkan had maksimum pengeluaran sisa buangan. Dan mengawal pelesenan jenis bahan buangan, kandungan, jumlah dan juga kesan bahaya.
Okey, kemudian yang ini, okey, menjalankan upcycle. So, apakah itu proses upcycle ni? Upcycle ni sebenarnya kita gunakan ia jadi benda lain. Contohnya macam ni, katakanlah kita ada botol-botol plastik dan botol-botol plastik tu kita cuba modify dia jadi penyapu. So, itu kita panggil dia adalah sebagai upcycle. Ataupun awak ada botol tu kita gunakan dia jadi orang kata pasu untuk tanam sayur. So, itu kita panggil dia adalah sebagai upcycle. So, upcycle kita guna balik. Kita guna benda tu. Okay, orang kata beza sikit dengan recycle. Kalau recycle dia menghasilkan benda baru. Kalau upcycle macam saya kata botol tu awak potong dijadikan pot atau pasu untuk tanam sayur-sayur. So itu adalah upcycle. Sebab apakah kebaikan upcycle ni? Kebaikannya ia dapat mengurangkan sisa buangan ke tempat pelupusan sampah. So upcycle ni sebenarnya biasanya orang ada buat. Macam saya katalah macam katakanlah ada tayar yang tak guna, kita letak tanah and then kita tanam pokok. So itu pun adalah salah satu contoh upcycle. Alright, so keenam adalah kawalan biologi. So kawalan biologi ni bagusnya kenapa? Ia tidak menggunakan pesticide ataupun herbicide. Ia tidak melibatkan orang kata bahan kimia. Okay, so contoh kawalan biologi ni contohnya macam katakanlah burung hantu dibela dekat ladang kelapa sawit untuk makan ulas sawa. So burung hantu tu kita nak bayangkan burung hantu itu adalah pemangsa ular lah katakanlah. Ular itu adalah dia punya mangsa. So maksudnya dia adalah daripada kawalan biologi. Maksudnya daripada konsep mangsa pemangsa. Okey, so apa kebaikan proses kawalan biologi iaitu mangsa pemangsa? Ia dapat mengurangkan haiwan perosak sebab haiwan perosak ni adalah mangsa. Makanan untuk pemangsa itu. Okey, so dengan ini dapat mengurangkan penggunaan racun serangga. Dan akhir sekali, penjimatan penggunaan air. So senang kata, nak mendapatkan air bersih ini ia memerlukan banyak tenaga. So kalau boleh kita jimat. So salah satu cara kita jimat, kita tadah air hujan. So air hujan tu kita gunakan untuk menyiram pokok atau mencuci kenderaan. Yang ini biasa kalau perasan orang dulu-dulu kat rumah nenek kita ada satu tempayan besar. So dia tadah air dan daripada tempayan yang besar tu digunakan adalah untuk basuh kaki, kadang dia nak siram pokok. So itu adalah salah satu contoh penjimatan penggunaan air. So kesimpulannya, amalan yang menyumbangkan kepada kelestarian alam adalah amalan-amalan yang dapat mengurangkan pembebasan gas rumah hijau ataupun bahan-bahan pencemar. Okey, so kita teruskan ataupun kita kata kelestarian alam ni yang tidak mengancam alam sekitar. Alright, so kita teruskan. Yang ni yang menarik, yang ni excited. Okay, security makanan Malaysia. So, apakah itu security makanan Malaysia? Okay, ia diterjemahkan sebagai jaminan makanan. Okay, yang merujuk kepada jaminan ketersediaan makanan. Okay, dan jaminan capaian makanan dan jaminan penggunaan makanan. Senang kata macam ni lah. Makin ramai penduduk manusia, so kita nak make sure food supply tu cukup. Okay, so macam mana cara dia? Cara dia dengan kita mempelajari komponen security makanan. Okay, so kita nak make sure kita populasi manusia makin bertambah dan juga makanan yang ada tu dapat orang kata dapat menampung populasi manusia tu. Okay, now kita tengok kita belajar ni adalah satu topik baru. Ketersediaan makanan. So dalam komponen security makanan kita pecahkan kepada 4. Pertama adalah ketersediaan makanan. Kedua adalah akses makanan. Ketiga adalah penggunaan makanan. Keempat adalah kestabilan makanan. So, kita tengok apakah yang dimasukkan sebagai ketersediaan makanan. Okay, ketersediaan makanan adalah keupayaan untuk mendapatkan bekalan makanan yang mencukupi dengan kualiti yang baik. Okay, so senang kata keupayaan kita nak dapat bekalan makanan. Okay, now, kemudian kalau akses makanan, ini makanan ni mudah diperolehi. Maksudnya kita tak payahlah pergi ke hutan, pergi katakanlah ataupun kita nak dapatkan beras, kita kena tanam padi. So itu adalah akses kepada makanan, mudah didapati. Okay, now penggunaan makanan. So makanan tu, contohnya katakanlah dalam makanan yang kita ambil tu cukup tak nutrien dia?
Okey, so dekat sini kemampuan untuk mendapatkan nutrien yang mencukupi melalui pemakanan, air yang bersih dan serta pemprosesan makanan. So senang kata, penggunaan makanan ni adalah kemampuan untuk mendapatkan nutrien yang cukup. Okey, so ini. Okey, saya short form dekat situ. Kalau kestabilan adalah setiap individu punya akses untuk mendapatkan makanan yang berkhasiat yang mencukupi pada setiap masa. So dekat sini kestabilan maksudnya kita tak sesak. Makanan tu sentiasa ada. So kesimpulannya, komponen security makanan kita boleh pecahkan kepada 4. Ketersediaan ni tadi adalah keupayaan untuk mendapatkan bekalan makanan mencukupi. Kalau akses, mudah diperolehi. Okey, mudah diperolehi. Saya buatkan keyword. Penggunaan adalah kemampuan mendapatkan nutrien yang mencukupi. Kestabilan boleh dapat akses makanan itu setiap masa. Dan makanan itu kalau boleh haruslah berkhasiat. Okey. Now, so ada satu lagi yang paling penting katakanlah untuk orang Islam adalah elemen halal. Okey, halal adalah elemen penting dalam menentukan security makanan especially kat Malaysia. Okey, so makanan halal mesti dihasilkan dalam persekitaran yang bersih dengan kaedah yang menitik beratkan kebersihan dan ketertiban dalam proses pembuatannya. So senang kata, halal ni adalah satu proses, bukan sahaja orang kata daging tu kena sembelih. Halal tu, nak dapat sijil halal tu, kita kena make sure makanan yang diproses itu dalam satu keadaan yang bersih. Okay, now, so kalaulah kita tengok sini, dan halal ni sebenarnya susah nak dapat sebab dia sangat leceh. Maksudnya dia menjaga kualiti makanan itu. Kenapa? Sebab halal ini merangkumi daripada bermula sampai akhir makanan itu. Okey. So panduan lain untuk melaksanakan penentuan security makanan adalah good manufacturing practice dan juga hazard analysis, critical and control point HAPS. So kedua-dua panduan ini juga turut menekankan pembuatan makanan yang berkualiti, bersih, sihat, selamat. Okey, contohnya seperti halal. So senang kata, kita nak memastikan makanan itu berkualiti, makanan itu bersih, kita ada 3 cara. Pertama adalah mendapatkan sijil halal tu. Okey, sertifikat halal. Kedua adalah melalui cara good manufacturing practice, GMP. Ketiga adalah melalui HACCP. Okay, right. So, bila lah makanan ni ada label halal, GMP atau HACCP, okay, katakanlah dia ada halal, makanan ada label halal, logo halal, GMP dan juga HACCP, kita boleh consider makanan itu adalah makanan yang baik dan juga yang sihat dan juga makanan yang selamat. Okay, right. Okay, so kita teruskan. Senaraikan 4 komponen penting dalam security makanan. So 4 komponen penting tadi kita dah belajar. Ketersediaan makanan, akses makanan, penggunaan dan juga kestabilan. So senang kata, security makanan terdiri daripada ketersediaan, ambil keyword dia, akses, penggunaan dan juga kestabilan. So ingat, ketersediaan, akses, penggunaan dan juga kestabilan. Okey. Soalan kedua, pada pendapat anda, apakah tanggungjawab seorang pengusaha makanan untuk menjayakan security makanan? So, katakanlah awak nak buat satu produk, katakanlah awak nak jual apa, kicap katakanlah. So, pengusaha tu mesti dapat menyediakan makanan yang berkualiti, yang mencukupi, yang dapat menampung keperluan penduduk setempat. Okay, so makanan tu dia mesti ikut dia punya KPI, dia mesti kena ikut. Ada indikator dekat situ. So indikator dia mengikut panduan. So panduan yang kita ada dekat Malaysia ni, kita ada 2. Satu adalah GMP dan satu lagi adalah HACCP. Okey, dan satu contoh GMP dengan HACCP adalah halal. So senang kata, halal adalah sijil halal adalah salah satu contoh makanan yang follow HACCP ataupun GMP. Okey. Now, akhir sekali, soalan nombor 3. Okey, anda seorang majikan di pejabat swasta, cadangkan 5 langkah penjimatan tenaga elektrik. Okey, apa dia? So, langkah dia adalah tutup suis,
Jika tidak digunakan, gunakan peralatan cekap tenaga, contohnya macam bulb yang orang kata energy saver. Kemudian laraskan kecerahan skrin komputer mengikut kecerahan yang sesuai. Menggunakan bateri cas semula bagi telefon yang tanpa wayar. Dan juga alat kawalan jauh. Okey, so yang ini adalah bagus sebab ia adalah bagus kerana ia tidak menggunakan bateri biasa. Dan satu lagi, kita menggunakan ni lah tadi saya kata, lampu LED. Dia adalah energy saver berbanding lampu Kalimantan. Dan juga yang ini, laraskan suhu penyaman udara kepada 23 hingga 25. Maksudnya janganlah sampai, sebab bila katakanlah kita pakai aircon, penghawa dingin, bila awak set dia punya suhu tu terlampau sejuk, sebenarnya ia menggunakan banyak tenaga untuk make sure dalam satu kawasan itu sejuk. So basically sebenarnya antara 23 dengan 25 ni dia punya temperature tu dah cukup okey. So kalau awak nak turunkan dia jadi 21, 22, sebenarnya ia menggunakan lebih banyak tenaga daripada suhu aircon 24 atau 23. Alright, so itu sahaja. Saya minta maaf atas segala salah dan silap. Okay, thank you so much. Okay, bye.